Alhamdulillah pada pagi ini juga kita akan mengikuti satu wawancara itu mengenai dengan surah tersebut iaitu mengenai dengan tadabbur Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Hilman Haji Salim, iaitu pengarah Pusat Pengajian Fiqh Al-Usrah Kupu SB. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, belum terlambat juga rasanya kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Ya, selamat Hari Raya kembali. Ustaz Hilman sendiri ya. Kalau boleh tahu yang tadi itu adalah penuntut Ustaz Ya, sendiri? pelajar, mahasiswa Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Dan tadi kita ni telah pun sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah yang dibacakan tadi ya. Ayat surah Al-Hajj ya, ayat 37 ya. Yang mana telah pun dibacakan oleh Yang Mulia ya, Awang Muhammad Nur Ashmawi bin Awang Asli, dan juga tafsirannya tadi telah pun dibacakan oleh Yang Mulia Awangku Muhammad Muizuddin bin Pengiran Haji Ismail ya. Jadi kalau boleh tahu mereka itu mengambil jurusan apa di Kupu SB dan tahun berapa ni? Ya, kalau tidak silap saya ingat saya lah mungkin tahun akhir mengambil sarjana muda perguruan agama Seri Begawan lah, SMPU, digelar SMPU sarjana muda perguruan agama, artinya ambil degree lah macam itu. Baik, alhamdulillah. Dan mereka tahun akhir. Tahun akhir. Alhamdulillah ya. Dan Ustaz, kita berbalik semula kepada wawancara kita pada pagi ini, iaitu mengenai dengan korban ya, ibadah haji dan korban sebagainya ya. Jadi mungkin sebagai mukadimah Ustaz, mungkin boleh dikongsikan sedikit mengenai dengan ayat yang baru saja kita pendengarkan. Nah, insya-Allah. Terima kasih kita punya pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita ni masuk kepada pencerahan, kita ni panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, inayah, hidayahnya juga. Kita ni dapatlah kita ni sama-sama meraihkan hari raya Aidil Adha dalam keadaan penuh tenang, tenteram dan selesa. Kalau dibandingkan dengan apa yang telah kita ni lalui sebelum ini, semuanya adalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ni bertemu di satu poin, kita ni dianugerahkan nikmat untuk meraihkan hari raya ataupun yang juga diistilahkan sebagai hari kemenangan kalau hari rayanya. Alhamdulillah, kita ni janganlah kita ni lupa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini sentiasa terus diteruskan ataupun ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkenaan ayat yang telah kita ni pendengarkan tadi itu, berkenaan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Hajj ayat yang ke-37 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang kira-kira mafhumnya, sesungguhnya tidak akan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menerima luhumuha wala dima'uha. Luhumuha maksudnya daging-dagingnya, dan dima'uha darah-darahnya, walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima takwa yang ada daripada kamu, atau kata Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menundukkannya, memudahkannya bagi kamu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dikurniakannya daripada hidayahnya,
wa basyiril muhsinin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebajikan ataupun yang sentiasa berbuat kebaikan. Alhamdulillah, itu ayatnya secara komplit, ayat yang sempurna. Kalau kita ni fahami, saudara dan saudari pengacara pengurusi kita ni, ayat ini ia berkenaan tentang pengorbanan. Betul. Hakikat pengorbanan ataupun Idul Adha yang kita ni sambut itu sendiri. Kalau kita ni lihat sejarah di zaman jahiliyah dahulu, diorang ni di antara amalan diorang ialah menyembelih binatang kurban. Bukan kita ni saja ada, agama-agama lain pun ada sebenarnya. Bahkan di zaman jahiliyah pun sudah melakukan ritual penyembelihan binatang kurban ini. Cumanya zaman Arab jahiliyah ini diorang menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala diorang. Kan diorang ada berhala batu. Kemudian diorang sembelih binatang kurban, unta-unta diorang itu, dan darahnya, dagingnya diorang palit-palitkan ke anu itu, dipersembahkan. Dipersembahkan tentu saja dengan kepercayaan untuk mendapat kebaikan, manfaat daripada perbuatan ritual itu. Sebab itu Ibnu Abi Hatim daripada ia meriwayatkan tentang dahulunya bila mana Arab jahiliyah ini melakukan ritual macam itu, kemudian para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sebenarnya kami lebih layak untuk melakukan itu. Melakukan penyembahan ataupun penyembelihan itu dengan anggapan diorang ini yang beragama Islam layak untuk menyembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat tersebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, yang kira-kira mafhumnya yang kita ni bacakan tadi itu, Allah sekali-kali tidak akan menerima daging-dagingnya dan darah-darahnya, apa yang dipersembahkan itu. Lalu itu sebagai peringatan tu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibuat daripada ritual-ritual penyembelihan, pengorbanan itu bukanlah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak darahnya dipalit-palitkan, ditumpahkan, dagingnya dikorbankan, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan, di mana takwa dalam hati kita ni atutah yang diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai kamu dari bentuk paras rupa. bukan itu yang dinilai, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yanzuru ila qulubikum, Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kamu. Hati ini di sini maksudnya atutah ketakwaan yang ada di dalam hati ini. Atutah di antara secara ringkas yang boleh kita ni tadabburkan daripada ayat yang kita ni dengarkan tadi itu, yang mana ayat ini secara kesimpulannya ia menekankan tentang ibadah kurban. Ia bukanlah semata-mata setakat menyembelih, menumpahkan darah, tapi ia ada unsur-unsur nilai ketakwaan yang ada di dalam hati orang yang menunaikan ibadah kurban tersebut. Wallahu taala. Alhamdulillah ya. Jadi itulah mengenai dengan tafsiran ayat ya, surah Al-Hajj ayat 37 tadi ya. Ibadah kurban itu bukan sahaja ya semata-mata daging dan juga darah binatang itu sekali-kali ya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan orang-orang yang berkorban ini tadi ya. Jadi ingin kita ketahui juga ni, ibadah korban ini adalah merupakan ibadah sunat muakkadah ya. Dan kalau kita ni mengimbas kembali sejarah ibadah korban ini bermula dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam ya. Di sana pun banyak pengajaran dan juga hikmah yang boleh kita ambil. Jadi
ingin kita ketahui juga awal mula pensyariatan ibadah kurban ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih pengurusi kita ni. Ahbabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang betul apa yang dikatakan dari sudut pensyariatan ibadah kurban ini, ia berasal daripada satu peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana kalau kita ni lihat siapa Nabi Ibrahim alaihissalamnya, ia digelar sebagai Khalilullah. Khalilullah artinya peneman ataupun pendamping ataupun yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah SWT melevelkan ia ni sebagai pendampingnya ataupun teman rapatnya di dalam Al-Quran sendiri. Ini kalau ia membagi makna pun tentu sahaja maknanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam seorang yang mempunyai darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai begitu sekali mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala di antara sekalian nabi-nabi? Dapat kita simpulkan di sini adalah kerana tahap keimanan Nabi Ibrahim, taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat imbas kisahnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang sentiasa sekian lama ditunggu, berpuluh-puluh tahun ditunggu, tahu-tahu dikhabarkan berita gembira akan lahir namanya Ismail, kemudian sudah umur 7 tahun disuruh sembelih. Itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun lulus ujian itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikanlah dengan seekor kibas, seekor kambing, dan atutah mula-mula pensyariatan ibadah kurban di dalam agama kita ni. Dan ditentui saja millata Ibrahim, satu petunjuk jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kekal sampai ke umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada peristiwa tersebut kita ni boleh ambil beberapa pengajaran. Yang pertamanya, taat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang indah berbelah bahagi. Anitah yang sepatutnya kita ni contohi. Macam tu. Maksudnya apapun keadaan kita ni, di manapun kita ni, apapun diri kita ni macam mana, yang pertama-tama sekali ialah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita ni, contohnya kita ni sebagai seorang ketua ataupun seorang pemimpin ataupun seorang ketua keluarga dan sebagainya, apapun kedudukan kita ni, yang paling diutamakan ialah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya ialah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni pun macam itu tajua sepatutnya. Apapun kesusahan yang kita ni hadapi, apapun kerumitan yang kita ni lalui, tentu sahaja menunaikan ibadat ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala tu atutah yang terutama sekali. Contohnya dalam kehidupan seharian kita ni kan solat tu kan kadang-kadang payah. Kadang-kadang banyak kerja, banyak akan dibuat, ada janji sana lagi, ada janji sini, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam ayat yang tadi bacakan tadi itu, wa basyiril muhsinin, bagilah kata-kata perkabaran gembira kepada orang-orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Ini yang kita ni kadang-kadang selalu kita ni terlepas pandang. Kadang-kadang hak Allah Subhanahu wa taala tu kita ni abaikan. Kita ni lebih mengutamakan hak diri kita ni sendiri daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pengajaran daripada pensyariatan kurban itu sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu takwa. Takwa. Perlu kita diingat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu yang dilari daripada dua nilai ataupun dua elemen. Yang pertama, menjaga hubungan kita ni kepada Allah. Taqarrub.
kita ni menyembelih itu kan, mengorbankan itu binatang kurban ia sebagai taqarrub kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksudnya kita ni sanggup kita ni tu mengeluarkan harta beratus-ratus ringgit nganya kan menyembelih binatang kurban. Kalau kan diikutkan, kalau nganya kan makan daging kembali saja berapa kilo saja, berapa ringgit saja. Tapi apa maksud di sana? Kita ni bersedia berkorban harta, tenaga, masa kita ni untuk melakukan wang ringgit untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi ia bukanlah semata-mata ritual penyembelihan saja, tapi adalah latihan hati kita ni untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai kita ni sentuh yang kedua, nilai yang kedua ialah menjaga hubungan sesama manusia. Sebab bila mana kita ni menyembelih bukan untuk kita ni, bukan untuk kita ni, bukan kan dimakan, bukan setahun pun akan ternilai. Ia sebenarnya kita ni disunahkan dibagi-bagi. Siapa fakir miskin yang diutamakan? Apa hikmahnya sana itu, apa rahsianya supaya kita ni menyayangi, menghargai orang yang tidak berkemampuan. Kadang-kadang ada orang yang payahkan makan dagingan ni, setahun sekali pun payah. Jadi adalah tempat-tempatnya. Jadi ini pensyariatan, hikmah daripada pensyariatan ibadah kurban ini tadi. Kalau dua-dua ni tidak ada, berapa ikung pun, berapa banyak binatang kurban tadi tumbangkan pun, dia tidak akan ada apa-apa manfaat. Tidak ada. Dan tidak akan bagi manfaat pada kita ni, tidak akan menghampirkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat tadi jelas. Ayat tadi memberitahu, mengatakan Allah tidak akan menerima daging, darah, tapi yang diterima takwa. Takwa kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah ya, itulah penerangan yang panjang lebar juga daripada yang mulia Ustaz Hilman ya, berkenaan dengan pensyariatan ibadah kurban ini tadi. Ya. Jadi Ustaz, pastinya dalam kita menunaikan ibadah korban ini ada waktu-waktu tertentu, iaitu di mana penyembelihan binatang korban itu ialah pada 10, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, dan hari ini merupakan hari terakhir, hari tasyrik. Mungkin boleh dikongsikan Ustaz, selepas bila ianya akan tidak dikira sebagai ibadah kurban. Alhamdulillah, ibadah kurban ia adalah ibadah yang ditentukan menurut masanya. Ia bermula daripada hari raya Aidul Adha, iaitu 10 Zulhijjah. Kemudian disambung lagi pada hari 11, 12, 13 yang Zulhijjah yang digelar sebagai hari tasyrik. Dan hari tasyrik ini ia mengikut pertukaran hari kita ni lah dalam Hijriah. Kita ni akan bertukar hari bulan, bertukar hari yang baru selepas maghrib. Artinya waktu maghrib, artinya ia sudah bertukar pada hari yang seterusnya. Bermakna hari ini masih 13 Zulhijjah. Dan masih 13 Zulhijjah ni kita ni masihlah lagi sempat lagi kalau akan membalik sekarang, mencari kambing ke apa, menyembelih sebelum asar ni sekarang. Artinya habis asar sekarang, maka ia dikira kalau ada yang menyembelih, ia dikira sembelihan biasa. Artinya sampai waktu asar, maghrib sekarang lagi ada, ia bukan lagi hari tasyrik. Macam tu. Ia bertukar, dan takbir raya pun dah lagi ada. Takbir yang kita ni gelarkan sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad yang takbir hari raya yang dilaungkan selepas hari setiap kali solat. Artinya sembahyang asar sekarang hari ini last kita ni bertakbir tu, tapi kalau kita ni sentuh sedikit pasal takbir ni, ia juga bukan setakat laungkan takbir, serukan takbir macam itu saja, tapi kita ni lihat ayat tadi tu, kalau kita ni fahamkan, litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kita ni memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu seruan jualah dia mengambil kesempatan ni, bila mana kita ni bertakbir mengingat Allah Subhanahu wa taala tu, jangan sekadar lafazkan saja tapi sebaik-baiknya rasakan di dalam hati kita ni itu akan kebesaran Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menghayati pensyariatan setiap ibadah kita ni yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Jadi masih lagi ada kesempatan
bagi audio yang ingin melaksanakan ibadah kurban ya untuk tahun ini 1441 Hijrah ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Hilman Haji Salim ya, merupakan pengarah pusat pengajian fikih ya, Al-Usrah Kubu SB ya, dan juga ribuan terima kasih kita ucapkan kepada kedua orang tetamu undangan kita tadi, iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Nur Ashmawi bin Awang Asli dan juga yang membacakan tafsiran Al-Quran itu tadi Yang Mulia Awang Muhammad Muizzuddin bin Pangeran Haji Ismail, merupakan mahasiswa ya daripada Kolej Agama Perguruan Seri Begawan ya, yang telah pun bersama kita pada pagi ini membincangkan dengan lebih jelas ya, dan juga lebih lanjut mengenai dengan surah Al-Hajj ayat 37 tadi.